sekarang ni kita perkenalkan terlebih dahulu pasukan Secret, Imp, Box, Neo, Max dan juga Matt. Seperti mana yang kita bincangkan, tak ada perubahan daripada sudut line up mereka dan saya pasti sebenarnya line up ini kuat sebenarnya. Walaupun ramai mempertikaikan ataupun mempersoalkan Imp selaku Roma mereka, tapi again, baru permulaan, baru week yang pertama, bagi sedikit waktu untuk dia adjust semula rotasi dia ataupun pelaksanaan dia selaku Roma. Saya pasti Team Secret boleh bangkit semula daripada kekalahan mereka. Ya, benar sekali. Tapi kita cuba untuk lihatkan pula roster untuk pasukan Todak di mana kita ada Chico Guys, ada Martizi, Rival, Yams dan juga Momo. Benar, yang mana kita dikabarkan dengan kemasukan Martizi sekarang ini, yang mana pada pendapat saya daripada sudut mid lane memang cukup-cukup baik. Cuma tertumpu kepada Rival yang sekarang ini dengan hero pool pada minggu pertama yang cukup besar dengan adanya Alice, Xbox, Nathan. Tapi persoalannya, berkesan ataupun tidak? Left punch terus menumbangkan KO. One hit KO Team Secret sebentar tadi. Tumbukan demi tumbukan, flicker yang diguna pakai. What a gameplay so far. Minggu ini belum kita saksikan EXP laner yang bangkit kecuali Iris. Tapi kali ini Momo tampil dengan prestasi yang begitu cemerlang. Betul. Dia jaga berapa ramai orang tadi tu. Dalam waktu yang sama Todak mengambil ruang yang sudah pun diciptakan oleh Momo. Matt macam nak pergi mana pun dia tak tahu dah. Setiap kali dia pergi mana-mana pun dia akan dapat Momo. Momo macam tak takut apa-apa yang naik harimau ke tidak, dia akan tumpuk saja. Tak ada masalah untuk diri beliau. Dan sememangnya itu adalah satu gerakan yang cukup ganas dan agresif daripada Momo. Pada pengakhirannya baru ada satu kematian di saat Crystal memberikan fokus pada dirinya. Kalau tidak tadi Momo dengan KDA 603 saya rasa. Orang selalu lambung bola, timbang bola. Dia lambung orang. Dia lambung orang. Lambung orang, dia main timbang-timbang je orang tu. Main timbang-timbang je enemy dia sebentar tadi dengan penggunaan Pakito beliau yang again cukup memberangsangkan. Inilah dia. Berkali-kali kita tahu Momo a very talented player. Yang gemar yang bestnya kan, emotion dia macam tak ada apa-apa. Betul. Kalau kita dengar mic check benda dia macam biasa. Benda selalu buat. Biasa. So, I nak lah kalau boleh satu hari nak spend a day dengan Momo, nak tengok macam mana dia Relax. Macam dia relax dia tu. Macam dia tenang dia tu. Sebab corak pemain dia itu yang sangat-sangat memberangsangkan. Tapi apa kata kita pergi ke bahagian backstage untuk saksikan MVP kita. Kalau bukan Momo, memang mengamuk. Memang. Kalau bukan Momo tak tahu. I just tak faham macam mana dia boleh tenang, main. Tak, masalahnya itu Iritel. Iritel yang jenis sambil attack sambil gerak. Yes. Cuba bayangkan kalau hero macam Brody ke, macam Beatrix ke yang akan duduk sambil attack kan. Ini Iritel yang berlari pun dia tak ada masalah. Selagi boleh dia tumbuk je. Macam Aris, sebab selalunya beberapa pemain ataupun orang kan, bila dia nampak target tu mudah untuk ditangkap, dia akan macam orang panggil kanjong sikit. Dia takut sikit, dia nervous sikit. Macam nervous macam mana dapatkan kill. Padahal kill tu mudah je untuk dia dapatkan. Tapi macam Momo, dia tenang, dia tahu apa yang perlu dilakukan. Dengan itemization yang telah dilengkapkan pun ada 3 item damage ketika ini. Hunter Strike dengan adanya Malefic Arrow, penetration yang cukup besar itu yang menyebabkan pasukan pihak lawan tak mampu nak bernafas. Ya, betul. Kalau Chris pun kalau kat tempat tu, dia pakai Pakito nak jumpa pula dengan kuda tengah berjalan. Macam mana nak tumbuk kaki kuda ni? Fikir 8 kali. Fikir dia ni ada sprint, fikir dia ni ada heavy crossbow, macam-macam. Tapi tak apa lah. Buat dulu, fikir kemudian. Masalahnya orang yang nak tolong Iritel tu pun sekali kena tumbuk sekali. Macam mana? Jadi ayo sama-sama kita saksikan dalam mic check untuk game sebentar tadi. Value in me? You should. Spin dulu. Kau memang sengaja kan nak main gajah-gajah? Bukan. Sorry dok, sorry guys. Kalian. Macam banana cok aku tadi. Fokus. Emote cok budak ni. Kita dah salah. Aim dulu. Aku dapat set. Aku hati. Pecah. Baiklah cik. Kill dulu guys. Kill dulu. Dah, enak. Nice. Alright, sebelum kita bincangkan tentang item build, ada satu perkara yang Chico cakap agak menarik sebenarnya. Sebab saya tak dapat tangkap penuh tadi. Mungkin saya yang tersilap dengar ataupun maksudnya tak begitu jelas. Chico ada katakan, fokus. Kita dah tersalah pick ni.
Bukan. Apa? Dia cakap fokus kita dah tersalah je lah. Dia tak cakap Oh, okey. Ada tersalah pick tadi ya. Macam, tersalah pick ke? Tapi okey, nampak gayanya. Tak kisahlah, salah ke betul. Benda dah menang dah sekarang ini. Daripada sudah itemization pun sekarang ini untuk Todak, Sunfrost. Siapa yang kita nak fokus ketika ni? Rival 9,000 gol. Martizi pun 9,000 gol pada waktu yang sama tau. Tapi lihatlah Momo. 12k. Oh. 12k. Lebih kurang sama je dengan gol leader. Wow. 12k. Untuk Momo dengan 614. Itemization dia kan biasa saya cakap akan lebih ke arah sustain kan. Tapi tidak untuk Momo. Nope. 2 item penetration yang dibelikan bersama dengan 1 Bloodless Axe. Lengkapkan juga diri dengan Athena Shield dan juga dengan Deck Armor. Cukup untuk menadah damage daripada Iritel dan juga Kadita ni. Dengan corak permainan dia pun begitu kemas. Saya suka apa yang dilakukan oleh Momo sebab dia releasekan pressure daripada Chico Guys, daripada rival Yunes pun memang the true assist lah sekarang ni. 10 assist yang telah dilengkapkan oleh diri beliau. Manakala untuk tim Secret Risk nampak begitu jauh sekali daripada sudut kutipan gol, daripada sudut itemization sekalipun. Mats yang main dengan agak baik juga kali ini, tapi lihat bagaimana dia pun tak mampu untuk keluarkan damage yang besar ke atas pasukan Todak. Ya, seperti yang Sunfrost dah katakan dalam game tadi, kita tak tahu pasukan tim Secret siapa sebenarnya yang tengah nak buka map. Sedangkan tadi kita tahu Matt yang bermain sebagai Irrital, dia pula sebaliknya yang berada di bahagian hadapan yang buka map. Dia dah masuk dulu dalam bush, tapi baru pula kita nampak Im pula masuk kat dalam bush tu. Ataupun sebenarnya tak pasti Im ada kata tak apa, Matt pergi je clear. Aku ada dekat bahagian belakang backup. Tapi kalau dah pantas kena tumbuk-tumbuk. Tapi macam positionnya tu kalau clear tapi berhampiran dengan boost tu okey. Tapi clear lepas tu masuk boost seberang. Kenapa pula masuk boost seberang tu kan? Itu yang jadi persoalannya. Agak merisaukan. Mungkin benda tu mereka kena check balik, mereka kena perbaiki balik kesilapannya dekat bahagian mana. Tapi kata kita lihat Rich Kai akan dimiliki oleh Chico Guys 800 gold per minit. Damage yang terbesar dikeluarkan oleh Martizi 63,000 dengan penggunaan Faramis beliau. Kita tahu Ghostbusters itu damage yang akan melantun-lantun ke target yang lain. Tetapi daripada sudut single target damage lah, boleh saya katakan Momo 51,000 damage yang dilontarkan ke arah pasukan pihak lawan, yang manakala paling tinggi pun untuk tim Secret 32,000 daripada Matt. Kalau lah dia dapat peluang untuk keluarkan lebih banyak damage, saya rasa saingan tu lebih sengit sikit. Kalau tidak, inilah outcome dia. Ya, tapi apapun kita akan saksikan sorotan perlawanan untuk pusingan sebentar tadi, yang mana perlawanan ini sememangnya daripada awal boleh kita katakan sudah pun dikuasai oleh pasukan Todak. Walaupun untuk first turtle saja nampak seperti ada sedikit kesukaran yang dihadapi mereka, tapi di sini saat di mana tim Secret didenda dengan cukup besar sekali, 4 orang sekali ditumbangkan, mengakibatkan perkara tersebut sangat-sangat sukar untuk diperbaiki oleh pasukan tersebut. Bila saya lihat permainan daripada Momo sebentar tadi, saya nak fikir siapa yang boleh tangkap dia, siapa yang boleh pick off dia terlebih dahulu. Itu kena mengharap kepada Max untuk menggunakan tangkapan dan juga aim. Tapi sebelum itu pun dia kena ada position yang baik. Seperti ini, position yang baik daripada Momo sebenarnya yang mendapatkan kill ke atas Matt ketika tadi. Bantuan cuba diberikan oleh aim tapi sangat-sangat lambat, dan rotasi pula daripada pasukan Todak yang terus berkerumun menjatuhkan aim dengan serta-merta. Tapi kesan dekat nampak tadi aim kan? Kan dia kena dia yang bagi ulti tu kan? Okey. Lepas tu dia pecah immortal, sambung dekat Terizla. Lepas tu dia mesti tak kau immortal. Lepas tu sambung balik dekat dia yang dah pecah immortal. Saya macam boleh macam tu Saya ingatkan lepas immortal takkan dikesan lagi. Rupanya dah pecah immortal pergi kat orang lain. Lepas tu datang balik macam Tak boleh nak cakap apalah. Kalau rezeki itu tak berpihak kepada diri anda, memang tak boleh nak buat apa-apa. Memang kena redha je. Titik kemenangan buat pasukan Todak pastinya di bahagian tengah sekarang, kerana tiada masalah untuk mereka terus masuk ke perkarangan base untuk pasukan tim Secret. Tapi sekali lagi Yums berjaya untuk kesan tadi, tapi Neo terpaksa masukkan fikiran ada untuk melarikan dirinya. Tapi itu dia perkarangan Lord. Mereka telah pun masuk, tapi satu yang tak boleh digugurkan. 1/1 nyawa akan untuk diambil pasukan tim Secret. Aim telah pun dijatuhkan terlebih dahulu meskipun Chico Guys terbang ke atas. Sekaligus pasukan Todak win sweep untuk mereka. Ya, kemenangan bersih untuk tim Todak meneruskan kemenangan daripada pusingan yang pertama terus ke pusingan kedua, menutup perlawanan ini dengan mudah, menutup hari kita, menutup minggu pertama ini dengan satu keindahan buat mereka. Tetapi tim Secret masih lagi belum ada sebarang kemanisan, masih lagi terus dengan kekalahan.
menjadi satu kerisauan yang bakal diteruskan. Bagaimana, apa penyelesaiannya, apa jawapan untuk pasukan ini di dalam liga kita? Hari ini barulah kita lihat Todak yang no counter. Literally no counter sebentar tadi. Setiap gerak-geri mereka dilaksanakan dengan begitu baik. Setiap pemilihan mereka jelas apa yang ingin mereka lakukan dan segala pencaturan mereka itu membuahkan hasil yang sangat-sangat besar. Cukup lumayan sebenarnya. Pakito botak, nope. Aji botak, ya sebenarnya. Tapi sekarang ini, apa kata kita pas semula kepada Ros untuk bertanya, untuk interview dengan pemain-pemain Todak. Ros, jangan lupa soalan kita kepada Ciku. Ros, dipersilakan. Dan itu dia kemenangan pertama untuk pasukan Todak untuk musim ini. 2-0 clean sweep. Okay, so since I dah sebelah Ajim, lagi je lah kat Ajim kan? Okay, Ajim, I'm pretty sure semua orang dekat Dewan ni atau yang nonton online nak tahu what was the reason? Apa yang reason behind the Jawhead pick? Kenapa gelak? Kenapa gelak? Actually Johet tu salah pick. Serius. Yang ni serius, salah pick. Kita orang memang nak pick tadi 1-1 Kajar. Tapi tak nampak 1-1. 1-1 tu dekat fighter. So Hama pick 1-1. Apa Johet? Tak, serius? Serius, yang ni serius. Okay. So since it was a mistake pick, salah pick. So tadi macam mana korang brain? Sebab ada Kajar, ada Pakito, ada Johet. Semua orang kasa kat sana tengah teka. Gimana? Which hero pergi mana? So tadi macam mana korang brain? Oh, sebab season lepas kan Driver main Kajar jungle kan. So tak ada masalah kot dia nak main. Cuma enemy lupa yang 1-1 Ciku ni terkenal dekat M3. Alright, sebelum I announce MVP, I nak tanya soalan kepada Martizi. Hai. Okay, hello, sini. Alright, kita tahu untuk musim ini Martizi ganti Moon dalam line-up. Apa perasaan main dalam first line-up, main line-up dan main atas pentas MPL Malaysia dan perform? Perasaan kalau nak katakan perasaan tu, first kali memang saya agak gemetar. Sebab main dengan line-up MSC, juara MPL semua kan. So agak rasa pressure tu. Lagi-lagi pun nak ganti tempat Moon tu bukanlah senang sangat. Alright, so Dewan Sri Putra, siapakah MVP anda? Kejap. Nak kenalkan ni kita orang punya bos, Mr. K. Mr. K nak cakap apa tak? Nama saya Roslan. Saya adalah timbalan presiden untuk Todak Gaming. Dan saya akan in charge untuk pembangunan atlet adalah di bawah saya. Dan nantikan di minggu kedua kita akan umumkan ada player baru nak masuk. Alright guys, take note of that. Minggu kedua ada player baru masuk. Tapi sebelum minggu kedua, I nak tahu MVP siapa. So on the count of 3, kita akan announce MVP, okay? 3, 2, 1. MVP kita ialah Momo. Very well deserved. Okay, Momo. Ya saya. Setiap kali you main EXP laner, the casters always shocked dengan gameplay yang you buat. Apa rahsia Momo? Patutnya caster-caster tak payah terkejut lah sebab tu rutin harian saya. Okay, I like this. Makin lama, makin pedas interview kita atas pentas ni. Korang suka tak? Okay, so Ciku? Stop. Okay, Ciku, untuk semua orang yang datang sokong Todak hari ini, apa yang you nak cakap dekat dorang? First sekali terima kasih mana-mana tim yang datang. Tak kisahlah tim Secret ke tim Todak ke. Terima kasih sangat kerana datang. And lagi satu saya nak cakap, walaupun tim season ni kuat-kuat, saya janji dengan korang lah, still Todak boleh pergi ke M5. Semua statement yang keluar hari ini ialah statement yang sangat pedas.
baru minggu pertama semua orang dah nak pergi ke M5. Tapi dua je yang boleh wakil Malaysia. Alright, terima kasih kepada Toda. Congratulations once again. Alright. And with that, let's throw it back to the casters to break down apa yang jadi dalam best of 3 series ni. Clean sweep. Casters, persilakan. Alright, MVP kita. Wah, baru cakap dia tenang, dia baik, dia chill, dia relax. Tarik balik lah. Tarik balik. Okay Momo, we see you Momo, we see you. Kita nampak Momo, kita dah tak payah terkejut dah lepas ni. Kalau dia dapat mimic ke Dia savage buat ke, apa balik dia buat diam ke. kita macam biasa je, savage daripada Momo. Tak ada hal lah, benda tu biasa. Tapi okey lah, all jokes aside, impressive gameplay. Memang sangat-sangat menakjubkan. Tak kira lah pakai Pakito botak ke, pakai Xbox yang berambut purple gala ke. Corak permainan dia sentiasa tenang. Corak permainan dia sentiasa mengancam. Tak kira lah dia datang daripada depan, tak kira lah dia datang daripada belakang sekalipun. Dan tak kira lah itemization macam mana sekalipun. Game yang pertama fokus kepada damage. Game yang kedua utility item dan juga memakai lebih ke arah tankiness emblem ketika ini. Wow, saya tak pernah lagi nampak emblem untuk Xbox nak pakai emblem tag sebab terlalu ramai yang mengatakan Xbox masuk dalam patch sebab emblem fighter bagi banyak sangat spell bam. Ya. Sampai kan tak perlu buat bloodless. Tapi dia tak guna pun emblem fighter, dia pakai emblem tag dan hanya mengharapkan pada Festival of Blood dan juga Brave Smite. I mean, dia tahu rakan-rakan dia boleh keluarkan damage yang lebih besar. Tapi sekarang ini, apa kata kita dengar terlebih dahulu mic check daripada tim Toda. Dua salah tu lagi. Dua-dua salah. Itu gila nak buat. Nasib baik ada basic main gajah. Kalau tak ada basic main gajah jungle tu tidur. Cakap apa tadi? Kalau Nova kasih aku je. Oh. Sebab dia jamin birthday takkan dapat lah first tu. Aku okey je dua-dua. Nova lagi dua-dua aku okey. Last hero. Balik. Okay. Boleh lah. Dah. Aku ikut lah. Aku tak payah. Aku datang cik. Betul kan? Mantap cik. Mantap yo. Ada edit cik dalam ni. Aku tengah load tau. Nah, lah. Ni. Dapat. Dapat yang mahal pula. Ni aku langgar ni. Yang mahal. Konti. Dapat. Mantap cik. Ni kita kaya. Sekali kita gas ni mati semua. Ni lock ni kita paksa orang ke depan tau. Aku TP. Bantai dulu kan bro? Enak ke? Enak. Memang betul lah. Memang betul. Dapat yang mahal pula. Yang mahal-mahal pula dia dapat kan. Bukan biasa-biasa punya dia dapat. Bukan barang-barang cikai, barang rare punya dia dapat tu. Macam baling pancing, baling joran. Dapat ikan. Dia dapat yang besar ni. Betul. Tadi memang benar apa yang dikatakan oleh Yums dengan penggunaan kaca beliau. Sangat-sangat impresif. 1-1-12 daripada sudut KDA. Tapi siapa yang lebih impresif keseluruhan daripada pasukan Toda sekarang ini? Daripada pasukan Toda kalau kita saksikan memang Martizi dan juga Chico Guys juga sebenarnya memberikan impak yang sangat-sangat besar. Memang Momo bagi saya sebab gameplay pada first game itu memang sangat-sangat hebat apa yang dimainkan. Untuk game yang kedua ni boleh saya katakan semua bermain dengan cukup cemerlang. Benar. Sumbangan yang diberikan boleh saya katakan equal daripada kesemuanya. Jadi boleh kita katakan Chico Guys dengan 1-1 nampak macam hari ni saja untuk nak test power kan. Boleh ke betul ke boleh power pick 1-1 sekarang. So dia langgar je, counter, buat main. Lawan apa semua dia main. Kalau rakan-rakan dia main sebegini rupa, bagi Chico Guys Nana pun tak ada masalah sebenarnya. Betul, setuju. Sebab rakan dia memang outperform diri mereka sendiri ketika ini. Tapi kalau kita lihat daripada sudut emblem, 3 daripada 5 pemain mereka semuanya memberikan fokus kepada kekebalan. Betul. Dia Kaja dengan ada tank emblem dia, dengan adanya tenacity dia, Baxia pun ada, Xbox pun ada. Jadi 3 daripada 5 ni dah kebal, dah keras selaku frontliner. Mudah sangat kerja Chico untuk dapatkan stacking crossbow off tank tu untuk dia berterbangan ketika ini. Ya betul sekali. Dan kalau kita tengok juga macam ni Yum setiap kali event judgement dibuka setiap kali tu juga pasti akan ada satu player daripada pasukan Team Secret yang menjadi ditarik. Dan itu sebenarnya bagi lagi peluang untuk Chico melakukan staking kepada Hero 1-1. Satu cara yang saya nampak bukan setakat Chico saja yang guna cara ini, tapi mana-mana pemain 1-1 pun setiap kali tarik tu dah digunakan di adjustment tu, apa yang Chico akan buat, dia akan pergi kat bahagian belakang dulu untuk dapatkan stacking bahagian belakang itu supaya depan tu dah confirm dia boleh settlekan dan terus dia berterbangan dekat udara sebenarnya. Ya, dia memang fikir terus ke hadapan tapi ke hadapan untuk ke belakang. Satu gerakan yang sangat-sangat kompleks yang dilakukan oleh Chico. Tetapi lapu-lapu daripada Neo, ini yang saya ingin berikan fokus dengan rapid boots. Dengan harapan boleh untuk counter daripada slow effect yang dikeluarkan oleh pasukan musuh. Ada Xbox slow effect, ada Eve slow effect, ada 1-1 juga slow effect. Jadi, Neo cuba untuk counter tersebut dengan penggunaan rapid boots. Sebenarnya daripada sudut teori, ianya membuahkan hasil. Tetapi masih lagi tidak mencukupi untuk menyelamatkan diri beliau. Aim juga menggunakan boot yang sama. Namun masih lagi terus-menerus diberikan fokus yang mana saya kurang pasti dalam game ini banyak kali aim macam
gerakan-gerakan memakan diri, dia cakap. Benar? Macam contohnya tadi ada waktu yang Kaja daripada Yum, dia jalan dalam tower. Im tolak keluar tower. Lepas tu Yum tarik balik dia macam apa pun dia berlaku tadi tu, saya macam tak boleh beri langsung. Tapi inilah dia statistik secara menyeluruh untuk perlawanan sebentar tadi. The carry, Chiku guys, Riz guys juga Chiku guys. Sandbag iaitu Im dengan 760 26,000 sebenarnya. Dan juga total assist untuk Yums. Sementara itu, seperti biasa dalam perlawanan-perlawanan yang one-sided, semua statistik berpihak kepada pasukan Todak. Sekadar damage taken saja berpihak kepada Team Secret. Agak kesian juga sebenarnya rakan-rakan sebab damage dealt keseluruhan daripada Team Secret hanya 80,000 saja. Kalau kita cast game yang lain, 80,000 tu seorang pun boleh keluar. Ya, betul. Kan damage lebih daripada 80,000 tapi secara keseluruhan kalau tim anda keluarkan 80,000 manakala tim pihak lawan 137,000, there is something wrong somewhere. Di mana damage tu tak boleh dikeluarkan dengan lebih besar. Mungkin satu, damage tak besar ataupun dua, setup itu tak dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tapi apa kata kita lihat sorotan perlawanan terlebih dahulu. Game yang telah dimenangi oleh pasukan Todak. Riz, apa yang paling impresif you nampak tim Todak pada hari ini berbanding dengan tim Todak pada hari sebelum ini? Okey, kalau kita nampak hari ni mereka walaupun tadi di game yang pertama ada tersalah pilih hero, tapi mereka memberikan fokus yang kita boleh katakan betul-betul fokus untuk game kali ini, betul-betul mereka nakkan kemenangan. Dia tak nak drag lagi game tu. Okey, hari ni 2-0. Kesian caster kita penat kan. So kita balik awal. Bagus lah, analis diorang tu tahu. Analis diorang tahu. Analis Todak tahu. Saya ada bagi satu ayat dekat dia tadi. Ayat tu mungkin memberikan dia peringatan sikit. Oh, kena balik awal kot. Mana balik awal. Itulah tu, tak apa. Semoga dia selamat sampai lah ya. InsyaAllah. Riz pun macam memang nak balik awal sangat. Dia Bukan nampak. tak sebab tadi macam dah ada yang menunggu. Dah ada yang menunggu. Bukan. Tadi awal-awal tadi Riz kata 2-1 tapi Abang Adin kata ni tak boleh Riz kan. Ada yang kena kat belakang ni. Oh, dia orang kata senior caster masih lagi ada dia punya keramat yang masih lagi dipegang. Tapi sekarang ini kita nak lihat secara keseluruhan standing kita. Setelah minggu pertama berakhir, Selangor Red Giant masih lagi kekal dengan dua kemenangan mereka, 6 mata yang telah dimiliki oleh mereka. Tapi tak jauh dekat tangga nombor 4, kita ada pasukan Todak dengan 4 mata yang berjaya diikuti oleh mereka. Homeboys Team Heart, share mata, SMG 2 mata. Tapi that bottom 3 itu masih lagi kekal sama. Namun Team Secret bukan setakat daripada musim kali ini, daripada musim lepas pun masih lagi tak bergerak. Tak gerak. Cuba cari satu mata. InsyaAllah minggu ke hadapan nasib mereka boleh berubah lah.